Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita masuk kepada kesihatan sistem respirasi manusia. Kita lihat dulu bahan-bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia. Udara yang kita sedut mungkin mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi. Sebab kita tahu dalam udara, kamu juga dah belajar komposisi udara, ada bahan-bahan asing. Jadi bahan-bahan asing ini yang mungkin boleh memudaratkan sistem respirasi. Yang pertama yang boleh memudaratkan sistem respirasi adalah tar rokok. Tar rokok adalah satu bahan yang ada dalam asap rokok yang merupakan bahan toksik. Bahan toksik. Jadi bila tar rokok ini masuk, bila kita sedut, udara tersebut mengandungi asap rokok ataupun tar rokok. Jadi tar rokok ini akan melekat di saluran pernafasan. Saluran pernafasan contohnya toraks, pharynx, epiglottis, larynx, bronchus, bronchiol, semua itulah. Jadi dia akan melekat. Jadi bila dia melekat dalam sistem pernafasan, tar ini akan membunuh sel. Jadi akan membunuh sel. Jadi bila membunuh sel, sel-sel ini akan menjadi sel mati. Jadi itulah sebabnya kita nampak ada berwarna hitam. Yang menjadi hitam. Jadi hitam ini menunjukkan ada tar rokok dan juga sel-sel yang telah mati. Sel-sel yang telah mati. Kemudian tar rokok juga boleh menambahkan pengeluaran mukus dan menghasilkan kahak dalam peparu. Jadi kalau kamu lihat, orang yang merokok selalunya dia selalu batuk. Orang yang merokok ini selalu batuk. Dan salah satu punca kanser adalah batuk juga. Kalau yang menghidapi kanser peparu, dia akan batuk dan menghasilkan mukus yang banyaklah sebab adanya tar rokok ni. Jadi tar rokok inilah salah satu bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan kanser peparu. Jadi ini adalah bahan-bahan yang boleh memudaratkan sistem kesihatan kita. Jadi tar rokok dengan tar yang buat jalan tu tak sama. Tar rokok dengan tar yang digunakan untuk buat jalan raya tu tak sama, bukan benda yang berbeza. Tar ini adalah tar rokok. Apa itu tar? Tar adalah singkatan kepada TAR. Sebenarnya huruf besar ni, TAR, huruf besar, singkatan kepada total aerosol residue. Total aerosol residue yang bermaksud jumlah sisa aerosol. Jadi bila sebut tar rokok, dia tak sama dengan tar jalan raya. Jadi tar rokok ini adalah jumlah sisa aerosol. Total aerosol residue. Jadi ini adalah gambar peparu yang ada tar rokok. Yang ada tar rokok dia jadi warna hitam. Jadi ini adalah asap rokok. Jadi asap rokok, bahan yang ada asap rokok kebanyakannya memang berbahaya. Jadi apa yang ada dalam asap rokok? Yang pertama ada kadmium. Apa itu kadmium? Kadmium ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat bateri alkali. Bukan bateri alkali ada dalam ni, tapi dia ada kadmium. Kadmium ini digunakan untuk membuat bateri alkali. Ada juga stearik. Stearik itu apa? Stearik itu digunakan untuk membuat lilin. Bukan ada lilin dalam rokok. Yang bawah ni bukan ada, cuma digunakan. Yang ada adalah yang bahagian atas yang berwarna hitam ni. Stearik. Tuolina yang digunakan untuk membuat pelarut industri. Ada nikotin. Ada nikotin. Nikotin ini kita guna untuk buat racun serangga. Ada amonia. Amonia digunakan untuk membuat pencuci lantai. Ada aseton. Aseton ini kita guna untuk membuat cat. Ada metanol. Metanol adalah bahan api. Ada cyanida. Itu racun. Racun berbisa. Arsenik pula digunakan untuk membuat racun tikus. Jadi arsenik ini ada dalam asap rokok. Ada metana. Jadi metana inilah hasil daripada asap kumbahan. Ada karbon monoksida yang dihasilkan oleh sama seperti yang dihasilkan oleh asap kenderaan. Dan juga ada butana. Butana ini kita buat cecair yang kita gunakan untuk membuat pemetik api. Jadi jika kita lihat di sini, bahan-bahan yang ada dalam asap rokok semua adalah bahan yang berbahaya, tak sesuai untuk kita makan. Jadi bayangkan asap rokok yang ada bahan-bahan ini semua masuk ke dalam sistem pernafasan kita, masuk dalam peparu,
merosakkan paru-paru dan saluran pernafasan. Okey, kita lihat karbon monoksida. Okey, jadi karbon monoksida dijumpai dalam asap rokok dan juga asap egsos kenderaan bermotor. Jadi karbon monoksida ini adalah gas yang tak berwarna dan juga tak berbau. Dia tak ada warna, tak ada bau. Jadi kita tak tahu sama ada kita telah menyedup karbon monoksida ataupun tidak. Sebab dia tak ada bau, dia tak ada warna. Jadi kalau kita sedup pun kita tak ada rasa bau yang pelik. Okey, jadi apa bahayanya karbon monoksida ni? Karbon monoksida ni bila kita sedut, dia akan masuk ke dalam alveolus dan kemudian akan masuk ke dalam darah. Okey, bila karbon monoksida ini masuk ke dalam darah, dia akan bergabung dengan hemoglobin. Okey, bila dia bergabung dengan hemoglobin, dia akan membentuk karboksihemoglobin. Okey, karboksihemoglobin adalah sebatian yang stabil. Okey, kalau sebelum ni kita belajar oksigen bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin adalah bahan yang tak stabil. Jadi bila tak stabil, oksigen dalam hemoglobin ini lebih senang dia nak keluar. Tetapi karbon monoksida bila dia bergabung dengan hemoglobin, dia menjadi karboksihemoglobin. Jadi karboksihemoglobin ini stabil. Jadi bila stabil, susah untuk hemoglobin ini mengeluarkan karbon monoksida dari hemoglobin. Dia susah nak keluarkan. Dia boleh tapi mengambil masa yang sangat lama. Jadi bila hemoglobin ini dah bergabung dengan karbon monoksida, okey, selagi dia tak bebaskan karbon monoksida, hemoglobin ini tak boleh bergabung dengan oksigen. Jadi bila tak boleh bergabung dengan oksigen ini tak sampai ke sel-sel badan. Okey. Jadi apa yang berlaku kalau badan kita kekurangan oksigen? Ya, badan kita tidak boleh menjalankan tidak boleh menghasilkan tenaga, tidak boleh tidak boleh menghasilkan tenaga. Jadi otak kita juga akan kekurangan oksigen. Okey. Okey. Jadi tak boleh menjalankan respirasi. Jadi bila kurang oksigen, sorry ada gangguan. Okey, jadi apabila bila oksigen kurang, tenaga akan kurang dihasilkan. Jadi menyebabkan sel-sel akan mati. Sel-sel badan kita akan mati. Jadi kalau kamu ingat beberapa bulan yang lepas, tahun lepas, ada kes di mana 3 orang pelajar meninggal kerana tertidur dalam kereta. Okey, diberitahu berlaku keracunan karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini memang sangat bahaya sehingga boleh menyebabkan kematian. Jadi karbon monoksida ini kita katakan gas yang boleh membawa maut. Okey, karbon monoksida. Jadi itulah kalau boleh dalam kenderaan jangan on, okey, sebab takut berlaku kebocoran karbon monoksida. Okey. Jadi inilah yang berlaku. Jadi berlakunya kekurangan oksigen dalam badan. Okey, seterusnya adalah sulfur dioksida. Okey, sulfur dioksida yang dibebaskan ke udara. Okey, selalunya sulfur dioksida ini dibebaskan oleh kilang-kilang. Okey, oleh kilang-kilang akibat daripada pembakaran arang batu oleh stesen jana kuasa. Okey, sulfur dioksida ini tak ada warna tapi dia baunya menyesakkan. Jadi bila kita hidup kita rasa macam sesak nafas. Jadi gas sulfur dioksida ini boleh merengsa laluan pernafasan. Jadi dia akan menyebabkan sukar bernafas, batuk, bronkitis dan juga boleh menyebabkan kanser paru. Okey, seterusnya adalah jerebu, debu dan debunga. Okey, ini merupakan zarah pepejal. Okey, dia halus, dia ringan dan dia terampai di udara, dia ada dalam udara. Jadi asap daripada kenderaan dan juga pembakaran terbuka, kebakaran hutan akan menghasilkan jerebu dan juga debu. Okey, jadi ini boleh memudaratkan sistem pernafasan kita lah, boleh menyebabkan asma, sukar bernafas dan sebagainya. Okey.
Jadi debu, debunga, debunga pula dibawa oleh yang ada pada bunga. Dia akan dibebaskan oleh enter. Bila ada angin, angin akan membawa debunga ini dalam satu jarak yang jauh dan bergerak dalam semua arah. Jadi debunga ini juga boleh merengsa saluran pernafasan dan ada sesetengah orang dialah terhadap jerebu debu dan debunga. Jadi dia akan bersin menyebabkan penyakit-penyakit pernafasan yang lain, contohnya asma dan sebagainya. Jadi ini adalah jerebu debu dan debunga. Okey. Kalau tempat kita jarang jumpa, tapi selalunya di negara 4 musim, bila masuk musim bunga, ramailah yang ada yang alah dengan debunga. Kita akan mengalami masalah sistem pernafasan. Kita lihat pula indeks pencemaran udara. Jadi indeks pencemaran pada tahun 2013 di MUA bacaan telah meningkat kepada 746. Julat bahaya pada 300. Pada 2013 julat IPU adalah 746. Jadi ini sangat-sangat bahaya. Jadi pada ketika itu diisytiharkan darurat. Jadi julat bahaya adalah 300. Jadi ini juga beberapa tahun lepas dah berlaku, sekolah terpaksa ditutup. Sekarang kita lihat. Penyakit respirasi iaitu asma. Jadi asma ini dirangsang oleh kehadiran debu, debunga, jerebu, asap rokok dan asap daripada exhaust, pembakaran dan sebagainya. Jadi simptom asma adalah sesak nafas, semput dan juga batuk. Jadi bila sesak nafas, dia tarik nafas, nak hembus semula nafas itu susah. Dia susah bernafas lah, dia jadi sesak nafas, seperti kekurangan oksigen. Jadi kalau asma selalunya akan guna inhaler inilah. Akan menggunakan inhaler untuk membuka semula saluran pernafasan. Jadi ini adalah bronkitis. Bronkitis adalah radang bronkus yang disebabkan oleh tar dan juga bahan perensa. Jadi simptom bronkitis adalah batuk berterusan yang tercungap-cungap dan tak dapat tidur. Jadi ini adalah saluran bronkus yang ada radang. Jadi dia akan jadi merah macam ni dan mengeluarkan mukus. Jadi mukus ini akan menyebabkan saluran bronkitis ini menjadi sempit. Jadi ini. Ini adalah contoh-contoh. Ini adalah healthy bronchus. Jadi ini adalah bronchus yang ada radang. Dia akan jadi sempit. Emphysema. Emphysema pula adalah keadaan alveolus dalam peparu yang rosak, alveolus yang rosak. Bila ada bahan perensa dalam asap rokok, jadi bahan perensa ini boleh merosakkan alveolus. Jadi alveolus yang rosak tak boleh nak baiki lagi. Tak boleh nak baiki. Jadi bila dia jadi kering, alveolus ini jadi kering. Jadi bila jadi kering, dia dah tak boleh nak berlakunya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida lah. Jadi dia boleh menyebabkan kerosakan alveolus. Jadi kerosakan alveolus kita panggil emphysema. Dan emphysema ini tak boleh dirawat. Cuma simptomnya sesak nafas, sakit masa bernafas, rasa letih, itu hanya kita boleh kawal sahaja. Jadi once alveolus kamu dah rosak, memang tak boleh nak diselamatkan lagi dah. Kalau ada lagi alveolus yang kamu bolehlah bernafas. Kalau keseluruhan alveolus rosak, tak boleh buat apalah. Jadi ini adalah contoh-contoh alveolus. Seterusnya adalah kanser peparu. Kanser peparu disebabkan oleh bahan kimia yang menyebabkan kanser, iaitu karsinogen. Jadi bahan kimia ini akan disedut semasa kita bernafas yang ada dalam asap rokok. Contohnya tar rokok lah yang boleh menyebabkan kanser peparu. Apa simptom-simptomnya? Simptomnya adalah batuk yang berterusan, kahak berdarah dan rasa sakit semasa bernafas. Jadi ini adalah kanser peparu. Apa kesan merokok terhadap peparu? Jadi perokok rokok ini boleh memudaratkan sistem respirasi perokok, tetapi juga boleh juga memudaratkan sistem respirasi orang lain yang berada di sekeliling perokok. Boleh memudaratkan sesiapa sahaja yang menghidu asap rokok. Jadi orang yang tak merokok tapi menyedut asap rokok kita panggil perokok pasif. Jadi
bila perokok pasif menghidup asap rokok, jadi segala penyakit respirasi tadi, yang saya terangkan tadi, kanser dan sebagainya boleh menjangkiti, boleh memudaratkan sistem pernafasan perokok pasif. Jadi perokok pasif juga boleh dapat kanser paru-paru. Okey. Jadi ini memang ada. Memang ada. Bila ayahnya merokok dalam jangka masa yang lama, anaknya didiagnos dengan penyakit kanser paru-paru. Walaupun anaknya tak merokok, tapi disebabkan ayahnya selalu merokok depan anak-anak, menyebabkan anaknya menghidap kanser paru-paru dalam usia yang muda lagi. Jadi di sini saya nak bagi tahu memang asap rokok ini sangat berbahaya. Jadi itu sajalah.